A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk kefahaman Al-Hakim, Mahkum Fih dan Mahkum Alaih. Saya Muhammad Amirul Kushairi bin Muhammad Zamri, nombor metrik 060308. Kefahaman Al-Hakim. Al-Hakim secara etimologinya bererti orang yang memutuskan sesuatu hukum. Dalam fiqh, istilah hakim semakna dengan kata qadi. Namun di dalam ilmu usul fiqh, kata Al-Hakim bererti pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki, yakni mutlak. Ulama usul bersepakat bahawasanya yang menjadi sumber atau pembuat hakiki dari hukum syariat yakni hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-57, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal hukmu illa lillah yakussul haq wa huwa khairul fasilin. Maksudnya, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menerangkan yang sebenar-benarnya dan dia pemberi kehidupan yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Akmal bin Wahmud, nombor metrik 060270. Sebagaimana yang diterangkan sebelum ini, hukum merupakan kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, sama ada ia dinyatakan dalam bentuk iktidai, ikhtiari maupun wada'i. Justru itu, taklifan ini telah menjelaskan secara tidak langsung bahawa hak untuk menentukan hukum syarak ini adalah menjadi milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri hanya berperanan sebagai penyampai mesej Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada menerusi ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah yang telah diriwayatkan daripada baginda. Tambahan pula, sunnah itu sendiri pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk wahyu, seperti mana yang dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Najm ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bermaksud, dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapat sendiri. Segala yang diperkatakan itu, sama ada Al-Quran ataupun hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada baginda. Perkara ini telah disepakati oleh ulama dan dalam Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menyambung perbincangan kita berkenaan dengan mahkum fih. Yang dimaksudkan dengan mahkum fih adalah perbuatan seorang mukallaf yang berkaitan dengan taklif. Taklif yang berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala ditujukan kepada manusia dalam setiap perbuatan-perbuatannya. Tujuan daripada taklif ini tidak lain adalah sebagai bentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hamba-Nya, supaya dapat diketahui yang mana hamba yang benar-benar taat dan yang mana pula hamba yang membuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, sebuah taklif akan selalu berkait erat dengan perbuatan mukallaf, dan perbuatan inilah yang disebut dengan mahkum alaih. Dari sini terlihat jelas bahawa setiap bentuk taklif adalah perbuatan
ketika taklif itu berupa taklif ijab atau nadbun, maka hukum tersebut akan terlaksana dengan adanya sebuah tindakan atau perbuatan, dan jika taklif itu berupa karahah atau haram, maka hukum tersebut akan terlaksana pula dengan adanya tindakan meninggalkan. Jadi tindakan pencegahan atau meninggalkan sesuatu itu juga dianggap sebagai sebuah fi'lun, yakni perbuatan. Seterusnya, terdapat beberapa syarat untuk mengesahkan sebuah taklif dalam perbuatan. Di antaranya adalah yang pertama, perbuatan tersebut harus diketahui secara sempurna oleh seseorang mukallaf sehingga tergambar tujuan yang jelas dan mampu melaksanakannya. Dengan demikian, seseorang itu tidak diwajibkan melaksanakan solat sebelum jelas rukun-rukun dan kaifiyahnya. Yang kedua, perbuatan itu diketahui berasal dari zat yang mempunyai kewenangan untuk memberikan taklif. Sebab dengan pengetahuan ini, seseorang akan mampu mengarahkan kehendak untuk melaksanakannya. Yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah mengenai pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah imkan al-ilm, yakni kemungkinan untuk mengetahui, bukan pengetahuan secara praktis. Artinya, ketika seorang itu telah mencapai taraf berakal dan mampu memahami hukum-hukum syar'i dengan sendiri atau dengan cara bertanya kepada ahlinya, maka ia telah dianggap sebagai orang yang mengetahui apa yang ditaklifkan kepadanya. Dan syarat yang terakhir, perbuatan tersebut harus bersifat mungkin untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Majoriti para ulama menyatakan bahawa taklif itu tidak sah jika berupa perbuatan yang mustahil untuk dikerjakan, seperti mengharuskan untuk melaksanakan dua hal yang saling bertentangan, mewajibkan dan melarang dalam satu waktu yang sama, seperti mengharuskan manusia untuk terbang. Yang demikian, ternyata masih ada sekelompok ulama yang memperbolehkan taklif pada perbuatan yang mustahil. Pendapat ini dipegangi oleh ulama-ulama dari kalangan Asy'ariyah. Mereka mengajukan hujah andaikan taklif terhadap hal yang mustahil itu tidak diperbolehkan, maka tidak akan pernah terjadi. Sementara kenyataannya taklif itu telah terjadi. Seperti pada ta'lif yang diberikan pada Abu Jahal untuk beriman dan membenarkan risalah Rasul. Dalam hal ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengetahui bahawa Abu Jahal tidak akan pernah beriman. Pendapat ini disanggah jumhur bahawa meskipun pada kenyataannya Abu Jahal tidak beriman, namun taklif tersebut sebenarnya masih bersifat mungkin dan tidak mustahil bagi Abu Jahal. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Aziz bin Ismail. Nombor metik 061839. InsyaAllah. Jadi kita teruskan berkaitan dengan mahkum alaih. Jadi definisinya mahkum alaih ini adalah seorang mukallaf yang mana perbuatan itu berkaitan dengan hukum syar'i. Jadi perbuatan seorang mukallaf ini boleh dianggap sebagai sebuah perbuatan yang mana hukum dia sah apabila mukallaf tersebut memenuhi dua syarat. Yang pertama, kita lihat mukallaf tersebut harus mampu memahami dalil taklif. Itu yang pertama. Yang mana artinya ia mampu memahami nas-nas dalam perundangan Islam dalam berkaitan dengan Al-Quran dan juga sunnah dengan kemampuannya, dengan kemampuan diri dia sendiri atau melalui perantaraan. Jadi hal ini penting kerana
seseorang yang mana tidak mampu memahami dalil ataupun petunjuk kepada taklif tersebut, maka ia tidak mungkin melaksanakan apa yang telah ditaklifkan kepadanya. Jadi itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua iaitu mempunyai ahliyatul adab, iaitu kecakapan. Jadi maksud di sini iaitu kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban taklif. Dengan adanya kecakapan seperti ini, seseorang itu disebut mukallaf, yang mana ertinya segala perbuatan yang dia lakukan itu diperhitungkan oleh hukum Islam dan diperingatkan untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan Allah. Larangan yang mana Allah Ta'ala laranglah. Jadi ulama membahagikan kepada dua bahagian yang mana maksud dari segi kecekapan ini. Yang pertama ahliyatul wujud, iaitu kecekapan manusia untuk menerima hak kewajipan. Dan yang kedua bahagian yang kedua iaitu ahliyatul adab, iaitu kecekapan seseorang untuk bertindak. Artinya tindakan orang tersebut baik berupa perbuatan yang mana ucapan itu secara syariat telah dianggap sebagai absah. Jadi ini berkaitan dengan mahkum alah. Jadi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Haziq bin Ahmad Aiman. Nombor metrik saya 061766. Baiklah, sekarang saya akan pergi kepada kesimpulan. Dalam istilah ulama usul, hukum didefinisikan sebagai suatu khitab syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, baik yang bersifat talab iaitu tuntutan, takhyir iaitu pilihan, atau wad'i iaitu ketetapan. Sedangkan hukum menurut pakar fiqh adalah suatu sifat syar'i yang merupakan pengaruh dari khitab tersebut. Dengan demikian, pengaruh kitab Allah yang berimplikasi pada kewajiban mendirikan solat dari ayat aqimus solah adalah sebuah hukum. Secara hakikat hakim adalah Allah Subhanahu Wa Taala semata, tidak ada yang lain. Para utusan Allah hanya sekadar menyampaikan risalah dengan hukum-hukumnya saja. Mereka semua tidak menciptakan atau menetapkan hukum. Sementara para mujtahid cuma sekadar menyingkap tabir-tabir hukum. Mereka juga bukan pencipta hukum syariat, sekalipun secara adat mereka juga terkadang disebut hakim. Mahkum fih adalah perbuatan seorang mukallaf yang berkaitan dengan taklif ataupun pembebanan. Taklif yang berasal dari Allah ditujukan pada manusia dalam setiap perbuatan-perbuatan. Mahkum alaih adalah seorang mukallaf yang perbuatannya itu berkaitan dengan hukum dari syar'i. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.